Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seterusnya kita akan memberi sedikit pendedahan tentang cara-cara untuk menangani masalah-masalah yang mungkin anda hadapi satu ketika dulu dan masih terus menghadapinya. Kerana dalam kita menghadapi pandemik dulu, ramai yang terpaksa berkurung, ramai yang tidak dapat untuk bersama dengan rakan, kaum keluarga dan sebagainya kerana kekangan akibat daripada MCO dulu. Dan ini mengakibatkan kemurungan, keadaan di mana kita merasakan bahawa diri kita ni serba keseorangan. Ya, betul. Dan pastinya banyak inisiatif yang telah dilakukan oleh pelbagai pihak, antaranya seperti Kementerian Kesihatan sendiri yang telah pun menginisiatifkan Let's Talk Minda Sihat. Anda tidak keseorangan, luahkan perasaan, dapatkan bantuan. Cuma dari segi dapatkan bantuan tu, adakah anda rela untuk mendapatkan bantuan tersebut ataupun anda tidak tahu mana salurannya, dan pastinya kamu tidak keseorangan. Untuk kita bincangkan topik ini bersama-sama dengan tetamu kita, Puan Nur Hidayah Kamarudin, pendakwah bebas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dr. Apa khabar? Baik. Selamat hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Dari perspektif Islam ataupun daripada perspektif mana-mana agama, sebenarnya kita tidak pernah keseorangan kerana kita ada sumber kekuatan. Tapi bagaimana untuk sebenarnya kita terjemahkan kepercayaan ini kepada mungkin mereka yang memerlukannya apabila tertekan, apabila merasakan bahawa mereka sebenarnya tidak okey. Kalau kita nampak luar ni kadang-kadang macam okey kan? Tapi sebenarnya dia ada something yang tak kena pada dalaman seseorang tu. Kiri dan kanan dia ada mungkin pasangan, ada anak-anak dan pergi tempat kerja ramai ya. Kata riuh lah. Tapi yang dalam ni dia rasa macam orang lain tu tak faham dan akhirnya dia merasai kesunyian. Dan hari inilah kita nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat penonton SPM bahawa kesunyian ini kadang-kadang boleh membunuh. Dia membunuh rasa, dia membunuh jiwa, dan ada yang orang melakukan suatu perkara yang kenapa dia tak ada rasa orang di sekeliling dia rasa macam gelap, walaupun hakikatnya terang, dia rasa sunyi walaupun hakikatnya riuh rendah. Dan inilah perasaan yang ada dekat dalam dada dia, dan kita nak bagi tahu perasaan kesunyian ini adalah sesuatu yang mungkin kadang berlaku pada diri kita, mungkin dalam satu tempoh yang sekejap kan. Kita rasa macam orang semua tak faham aku kan, rasa sedih kan. Kita cakap semua orang tak nak faham apa yang aku rasa sekarang ni. Tapi kalau dia mampu untuk bangkit, it's okay, dia okey. So dia boleh mengatasi kesunyian tersebut. Yang masalahnya ialah apabila berpanjangan sehingga merasakan bahawa segalanya yang ada di sekeliling ni macam tak ada connection tau. Macam seolah-olah aku ini hanyalah diri aku dalam dunia ni, macam dia seorang saja. Ini sangat bahaya sekiranya dia berpanjangan. Maka sahabat-sahabat yang kita nak bagi tahu bahawa anda tidak keseorangan, dan kita tak pernah seorang dalam kehidupan kita. Memang kita datang ke dunia ini berseorangan. Kita lahir seorang-seorang, melainkan yang kalau kembar kan, kembar mungkin lahir dua orang kan. Kita berjalan di atas muka bumi ini berseorangan, dan kita juga akan kembali. Akhirnya seorang-seorang kita akan kembali secara bersendirian. Tetapi kita nak ingatkan bahawa bila kita sebut tentang sunyi, kita sebut tentang seorang ini, dia ada dua jenis. Satunya sunyi dari sudut fizikal, dan yang kedua sunyi dari sudut dalam. Tabiat manusia, Allah jadikan Nabi Adam AS sewaktu di syurga dahulu, Nabi Adam seorang, sedangkan syurga itu dipenuhi dengan nikmat. Dan Nabi Adam minta dari Allah pasangan. Maksud nak bagi tahu apa? Manusia ni dia memang perlu berteman. Dia adalah insan sosial. Walaupun kadang-kadang ada media sosial, tapi rasa seorang juga kan. Penuh kawan dekat media sosial, tapi scroll tu makin aku rasa berseorangan pula kan. Tapi kita perlu interact. Kita perlu kepada sistem sokongan. Sebab tu ada keluarga. Allah bagi ada jiran. Allah bagi kita ada rasa nak berkawan, nak bersahabat. Di sanalah sistem sokongan yang akan menyebabkan kita akan hilang. Maksudnya kita kena bantu first kali dari sudut fizikal. Jangan duduk seorang-seorang, cuba cari. Dan antara ubat kalau orang yang dia rasa macam mungkin dia tak berkahwin lagi, ataupun dia tak ada kawan, tak ada geng, boleh cerbukan diri dalam bidang kita kata amal kebajikan. Contoh kalau ada mangsa banjir kan, jadi pergi ikut
ya Allah, di sana dia memang akan menghilangkan ataupun mengubati rasa keseorangan tersebut. Dia sangat baik untuk kita turun kepada masyarakat, kita merasai kita adalah salah satu orang yang menyumbang di dalam kesusahan yang dialami oleh orang lain, dan dia akan rasa bahawa dia sangat bermakna lah di dalam masyarakat. Ini yang kalau fizikal. Bagaimana untuk membezakan situasi yang dikatakan berbahaya itu dengan individu yang mungkin suka menyendiri, yang mana kalau kawan-kawan dia suka main bola sepak secara berkumpulan, dia lebih suka membaca buku. Introvert. Introvert. Ya. Kadang-kadang kita ni ada tahu sedikit sifat introvert, walaupun kadang-kadang kita extrovert. Dan ada orang yang mungkin saya rasa major dia kan, dia punya kuat sangat tu. Orang kata kau sangat dia punya introvert dia, sehingga memang nak makan seorang kan. Aktiviti pun semua nak seorang saja. Kita cadangkan tak ada masalah untuk kita menjadi diri kita. Kita tak ada masalah. Tetapi kita mesti meraihkan juga bahawa kehidupan kita tak boleh hidup sorang-sorang, tak boleh hidup sendirian. Kita mesti juga ada interaksi di dalam kehidupan kita. Interaksi dengan kawan sekeliling, interaksi dengan siapa? Dengan mak ayah. Walaupun kita introvert, kena interaksi. Ada muamalah sana. Kalau kita tengok satu, kita kata kaedahnya, ad-din muamalah. Agama ini adalah perhubungan. Sebab tu dalam agama banyak diajar macam mana nak bercakap dengan mak ayah, macam mana nak bercakap dengan anak-anak, macam mana nak bercakap dengan kawan. Kerana di sana itulah kelengkapan kehidupan manusia. Dan bila kita bergaul dengan mereka, insya-Allah dia akan merasakan diri kita ini bukannya hanya tunggul kayu saja, tapi kita adalah unit yang sangat berharga dalam masyarakat ni. Okey, pengalaman itu mematangkan. Jadi pengalaman yang memedihkan itu juga membuatkan seseorang itu tidak mahu bergaul dan berkongsi dengan orang lain. Okey, mungkin ada pengalaman dia kata dia telah pernah terluka, hati ini pernah dilukai. Jadi apabila dia nak berbicara dengan orang, dia mengambil masa ataupun langsung tidak terbuka hatinya disebabkan luka lalu yang lampau itu sangat dalam. Jadi nak buka kembali hatinya itu bukan mudah. Jadi dalam soal yang seperti ini, insan yang seperti ini, bagaimana untuk kita santuni dan bagaimana untuk individu tersebut membuka hatinya untuk mencari orang, untuk berbicara dan berteman. Ya, berpantun dah ni dekat. Kan? Saya cadangkan untuk kita bagi peluang pada diri kita. Kita bagi peluang pada diri kita kerana kita dulu masa kecil-kecil kita nak belajar berjalan, kita bukan tak pernah jatuh. Kita naik basikal, terkoyak lutut semua. Itu adalah proses. Dan kesalahan ataupun kegagalan, kelukaan yang berlaku ialah proses untuk kita jadi lebih matang. Jadi kita bagi peluang pada diri kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Kalau hari itu kita pernah jatuh, kalau hari itu kita pernah dilukai, apakah kelemahannya yang kita boleh sama-sama reflect balik. Oh, rupanya saya tak boleh buat macam ni. Sebab kalau saya buat macam ni, saya akan melukai diri saya. So kita sayangi diri kita dan kita bagi peluang pada diri kita untuk jadi orang yang lebih baik. Sesungguhnya pengalaman itu guru yang terbaik berbanding dengan orang cakap bagi teori, orang sharing, saya begini. Tapi pengalaman kita rasa sendiri. Tapi yang penting kita belajar dari kesilapan dan kemudian kita nak jadi orang yang lebih baik dan lebih bagus untuk orang lain dan diri kita sendiri. Ada yang melalui tempoh-tempoh kuarantin 2 minggu terpaksa menyendiri. Itu pun dah dikira sesuatu yang luar biasa. Tapi terpaksa kita hadapi dalam tempoh kita berdepan dengan COVID-19 ini. Dan sebelum itu secara keseluruhan semua rakyat Malaysia terpaksa berkurung. Ada yang terpaksa berkurung bersendiri sampai hiburan ataupun pertemuan dengan manusia secara fizikal adalah dengan jiran di blok sebelah. Bukan rumah sebelah dah, blok sebelah. Jadi bagaimana dari segi aspek kerohanian yang boleh kita beri tumpuan, kerana kadang-kadang kita jarang renung ke dalam. Apakah dari segi aspek kerohanian yang boleh kita lakukan untuk benar-benar memastikan bahawa perasaan sunyi, perasaan gelap itu tidak akan wujud dalam sanubari? Cantik. Bila kita terpaksa bersunyi dari sudut fizikal, jangan pula kita tambah sunyi dari sudut dalaman tersebut kan. Dan inilah yang kadang-kadang Sayyidina Umar pesan, kalau kamu ada masa, kamu duduklah seorang-seorang.
cari masa. Maksudnya perlu dicari ni, bersunyi-sunyian ni adalah suatu perkara yang sangat-sangat bagus sebenarnya. Tapi bukanlah bersunyian sepanjang masa, tapi ada waktu kamu sunyian. Kenapa? Kerana kita nak cari waktu kita dengan Pencipta. Waktu kita dengan Tuhan. Di sana kita akan kenal diri kita. Sebenarnya aku ni bergantung kepada sekeliling ataupun aku boleh berdikari sendiri tak kala aku sunyi, tapi aku merasai diri aku bertuhan. Dan di situlah kekuatan sebenar. Sebab tu kita tengok peristiwa hijrah Nabi SAW sama Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar dia takut ni, pucat dah muka ni. Sebabnya kafir Quraisy sangat dekat. Bila-bila masa kalau nampak memang habis. Bukan sahaja Nabi, bila Nabi habis, maksudnya Islam tu akan terhenti sebab Islam tak sempurna lagi. Dan dia punya takut dia sehingga mendatangkan kecemasan pada diri dia, berpeluh-peluh dan sebagainya. Nabi SAW kata, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut. Jangan takut wahai Saidina Abu Bakar. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Jadi kebersamaan tak kala kita tak ada orang lain yang boleh bantu kita, di sana akan menimbulkan kekuatan. Ya Allah, kau tetap bersama dengan aku. Masa itulah kita kena kuatkan peribadi, ataupun kita kata itu adalah tempoh muhasabah, reflection yang Allah bagi. Sebelum ni banyak sangat fikir perasaan orang. Lupa pula ada perasaan diri sendiri. Sebenarnya apa yang aku punya dalam aku ni, banyak lagi yang perlu diperhatikan. Asyik perhati tengok baju orang, perhati tengok apa yang orang punya reaksi pada kita. Dalam kita ni adalah suatu tempoh yang kadang-kadang kita perlu perbaiki yang lompong-lompong supaya kita jadi tough sebenarnya. Kita jadi lebih kuat untuk berhadapan dengan cabaran yang lebih besar lagi. Terutama selepas pandemik ini pun kita nak bangkit, memerlukan masa yang memerlukan kekuatan. Dan tempoh tersebut ialah tempoh untuk kita membina kekuatan dalam, insya-Allah. Ya, dan sekali-sekala itu kita amat memerlukan betapa digalakkan untuk kita bangun pada sepertiga malam untuk kita bersunyi-sunyian berbicara dengan Pencipta. Tetapi cuma kita ni biasalah terlajak bangun kan. Kebiasaan ya begitulah. Kita perlu ada masa yang sebegitu untuk diri kita, tapi dalam masa yang sama kita punya satu sikap. Kita kata-kata kamu tidak keseorangan, tetapi kita mengharapkan orang lain memahami kita. Dia mengharapkan orang lain faham kita, jadi kita dan orang lain perlu menegur kita. Jadi dalam soal yang macam diri dia tu memang mempunyai sikap yang sedemikian. Dia kata dia merasakan bahawasanya saya keseorangan ni disebabkan memang sikap saya macam ni, ataupun memang sikap dia yang begitu sebenarnya membuatkan orang lain menjauhi dirinya. Jadi soal ni macam mana pula? Masya-Allah. Sebenarnya kita nak bagi orang lain faham kita ni, saya rasa satu benda yang mustahil lah. Ya. Kadang-kadang kita pun tak faham diri kita, Teres, kan? Betul. Kenapa aku macam ni? Kita pun confuse dengan diri kita. Macam mana kita nak orang boleh memahami kita 100%? Tapi kita kena berusaha untuk kita memahami orang lain. Dan saya yakin dan percaya bila kita yang cuba untuk memahami keadaan, contoh orang Melayu kata kalau masuk kandang kambing mengembik lah, masuk kandang lembu mengembu. Maksudnya kita cuba masuk dalam situasi, kita masuk dalam orang lain. Bila kita cuba turun, nanti orang akan cuba untuk sebenarnya dia ni nak begini, dia nak dilayan begini, dan akhirnya di sanalah titik pertemuan. Maksudnya kita kata saling give and take. Sama-sama untuk memahami di sanalah lebih cantik lagi kehidupan atau muamalah di antara kita dengan orang di sekeliling kita. Ya, insya-Allah. Baik, kita akan berehat seketika sebentar lagi untuk laluan.